Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maisara Adila Putri binti Muhammad Hanafi, nombor matrik 279382. Saya ingin membentangkan tentang tajuk teori gatekeeping dalam media teori. Slide ini akan membentangkan tentang pengasas dan sejarah di sebalik teori gatekeeping, perspektif teori gatekeeping dalam media teori, idea utama dan prinsip teori gatekeeping, serta gambar rajah teori gatekeeping bersama dengan elemen-elemennya. Pengasas kepada teori gatekeeping ini ialah Sir Kurt Lewin. Beliau telah mengetengahkan teori gatekeeping pada tahun 1890 sehingga 1947. Beliau adalah merupakan seorang psikologis Jerman dan perintis dalam bidang psikologi sosial. Teori gatekeeping ini mula diguna pakai di dalam bidang psikologi, namun telah mula diperkenalkan dan diperkembangkan di dalam bidang komunikasi massa pada pertengahan abad ke-19. Sir Kurt Lewin mengibaratkan teori gatekeeping ini adalah sebagai suatu makanan. Pelbagai proses pembuatan keputusan telah pun akan dilakukan daripada kedai sehingga ke meja makan untuk menghasilkan sebuah makanan. Teori ini adalah bertepatan dan berkesesuaian dengan teori gatekeeping yang dikemukakan oleh beliau, di mana pergerakan daripada satu saluran ke satu saluran yang lain telah dijejaskan oleh seorang gatekeeper. Gatekeeper itu adalah sama ada seorang isteri maupun orang gaji yang membuat semua kerja dalam rumah. Perspektif teori gatekeeping ini ialah berkisar dengan positivism. Teori gatekeeping yang telah dikemukakan oleh Sir Kurt Lewin telah diperolehi melalui proses yang empirikal, dapat dijelaskan dengan nyata serta boleh diukur dengan kaedah yang saintifik. Ciri-ciri ini adalah bersesuaian dengan kaedah positivism. Idea utama teori gatekeeping ini ialah di mana seorang individu yang dikenali sebagai gatekeeper perlu membuat keputusan maklumat manakah yang perlu dan tidak perlu untuk melalui diri mereka sebelum disampaikan kepada orang lain ataupun orang awam. Ianya adalah berdasarkan kepada pilihan diri sendiri, pengalaman profesional, pengaruh sosial ataupun menggemari sesuatu yang berlebihan ataupun kita boleh panggil sebagai bias. Sebagai contoh yang kita boleh lihat di sini ialah platform berita semasa yang dikawal oleh seorang editor. Mereka perlu membuat keputusan apa jenis isu yang hendak dikeluarkan sebagai tajuk utama maupun berita-berita kandungan yang lain. Mereka juga boleh membuat keputusan untuk terus menutup jenis isu yang tidak mengikut kesesuaian berita semasa. Teori gatekeeping ini juga boleh berfungsi sebagai ilmu yang membolehkan kita membezakan antara berita palsu dan berita sebenar. Namun, jika diingatkan, teori ini juga terikat dengan pengaruh daripada sebahagian polisi maupun prosedur sesebuah organisasi yang berpengaruh. Seterusnya, prinsip teori gatekeeping, maklumat yang hendak disampaikan kepada orang awam adalah perlu ditapis terlebih dahulu. Kedua, mengehadkan jumlah maklumat yang hendak dihebahkan kepada orang ramai. Seterusnya, mengawal isu-isu yang hendak diterbitkan dan ianya dikawal oleh seorang gatekeeper iaitu editor maupun kerajaan yang berkuasa. Seperti yang boleh kita lihat di sini, ini ialah gambar rajah teori gatekeeping. Huruf N adalah mewakili sumber maklumat yang menyeluruh. Huruf N1 hingga N4 ialah bahan berita yang masih belum ditapis. Huruf N1 dan N4 ialah bahan berita yang sudah ditapis yang kita tidak perlukannya untuk publish ke orang luar. Huruf N2 dan N3 ialah bahan berita yang sudah ditapis yang mengikut kesesuaian semasa dan isu-isu semasa. Huruf M adalah orang awam dan public audience. So, kita nampak di sini satu gambar rajah yang berupa gate terdapat di tengah-tengah. Gate itu ialah seorang gatekeeper yang mewakili seorang editor maupun kerajaan yang berkuasa. Mereka berkuasa untuk menyekat dan membuang info-info yang tidak bersesuaian untuk dipamerkan dan dipublish kepada orang-orang awam. Sekian itu sahaja pembentangan dari saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.